Di hari ini kita akan bersama dengan orang yang cukup penting untuk merealisasikan Karnival Usahawan Desa ini yang telah pun masuk di lokasi yang ke-7 yang merupakan lokasi kemuncak, iaitu kita bersama dengan Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey. Baik Datuk, sebenarnya ialah sebab ia merupakan penganjuran yang ke-7 dah. Alhamdulillah dapat membantu usahawan desa khususnya dan dalam masa yang sama juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi sebagai permulaannya, Datuk. Okey, jadi sebenarnya hari ini Alhamdulillah saya sangat bersyukur kerana kita dapat buat program di Malaysia ni, di set ni, di orang kata apa, di tempat kejadian. Jadi saya sebenarnya tak reti dah Sofia dengan apa tuan, saya nak tahu di bagaimana saya nak bermula. Yang saya nak ceritakan adalah Alhamdulillah hari ini sebagaimana itu kita membantu usahawan memulihkan ekonomi. Hari ini saja kita ada 800 lebih usahawan yang ada berbagai-bagai. Jadi yang ada yang menjual orang kata apa produk-produk F&B-nya, sampahnya, produk tradisionalnya, pakaiannya, fashion, lifestyle, berbagai-bagai, perkhidmatan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekarang ni kita berada di set yang kita namakan Desa Lestari. Ini adalah satu program di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang mana kita menggalakkan kampung-kampung yang ada kegiatan ekonomi itu kita wujudkan koperasi dan melalui contohlah kita kata kalau di kampung tu dia ada tarikan pelancongan, dia buat koperasi dan sama-sama mengusahakan aktiviti pelancongan di kampung. Inilah kita showcasekan hari ini kita di set Desa Lestari ini. Dan jadi mungkinlah lepas ini saya minta sangat lepas ni Rizwan, Sofia, jangan balik dulu, pergi berjalan penuh-penuh. Dan tadi cerita Rizwan cerita pasal makan ni, apa dah risau dah ni. So hari ni perut nak kena jaga tadi. Alamak. Cepat lagi kalau pukul 10 tu kita breakfast selamat pagi Malaysia. Takut balik ni bertambah kilo-kilo ni, Datuk. Datuk, apa beza antara lokasi-lokasi lain berbanding dengan untuk kemuncaknya di Putrajaya ini? Kemuncaknya kalau kita lihat di lokasi lain dengan yang ini ialah kita kata yang paling besar lah pada tahun ni. Kita bawakan signature-nya daripada setiap tempat tu. Sebagai contoh kalau kata di Pulau Pinang, Perda, kita bawa yang asli punya nasi kandang. Orang tak kata nasi kandang, ada dandan kena cakap belah sana lah. Kemudian kita ada Pasembo, kita panggil Pasembok, Husin Padang Kota. Lepas itu kalau siapa peminat nasi dagang atas tol, kita buat mai hari ni. Semua ada di Karnival Usahawan Desa ni. Dan kemudian kita boleh lihat pula bagaimana kita juga mengangkat martabat orang asli ni. Kita ada perkampungan orang asli. Jadi mungkin pada pengunjung-pengunjung yang berada di Putrajaya dan sekitar ni boleh melihat bagaimana kehidupan orang asli. Kita ada kita namakan perkampungan. Ada beberapa rumah yang dibina yang mereka sebenarnya sebelum Karnival ni dalam masa seminggu dua mereka menganyam, membuat rumah dan sebagainya, dan juga tentu sekali mereka membawa produk-produk mereka, anyaman, hasil-hasil tangan, dan sangat-sangat orang kata sangat-sangat menarik lah. Okey. Selain daripada itu Datuk selain daripada kita dapat rasa macam-macam masakan, macam-macam menu yang ditawarkan, selain daripada itu juga ramai mereka di luar sana berpeluang untuk menjadi usahawan di sini juga. Ini antara peluang yang terbaik lah Datuk, saya kira, sebab rata-rata sekarang ni ramai yang ialah struggle dengan kehidupan seharian. Jadi ini antara permulaan yang baik untuk semua. Okey, jadi Karnival Usahawan Desa ni namanya pun tadi usahawan, yang utama tu usahawan. Jadi kita nak beri peluang kepada usahawan-usahawan mungkin yang baru nak bermula, yang bertatih kita kata kan. Jadi melihat sebenarnya apakah peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerajaan kepada golongan usahawan. Yang amat berhormat Perdana Menteri sewaktu membentangkan bajet baru ni menyebut dari segi banyak peruntukan diberi kepada industri kecil dan sederhana. Dan mereka boleh datang kat sini melihat apakah tawaran yang diberikan oleh kerajaan di bawah kerajaan Madani pada hari ini. Latihan dari segi bantuan keuangan, dari segi premi dan sebagainya. Terutamanya di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang kita ada 10 agensi di bawahnya. Kita ada MARA, kita ada RESDA, kita ada FEKRA, kemudian Lembaga Kemajuan Wilayah, Kesedah, Ketengah, Kejurang. Panjang nak cerita ni. Jadi itu saya katakan. Jadi orang kata kalau seeing is believing.
Datang ke Carnival Usahawan Desa ni dan lihat sendiri kemeriahannya. Antara yang menarik juga waktu kita berborak tadi, Datuk, adalah keterlibatan generasi muda dalam berbisnes. Betul. Dia punya kreativiti itu memang lain, Datuk. Betul. Macam mana? Saya difahamkan selepas ini akan ada Rural Business Challenge juga, pelancaran 2.0. Selepas ini nanti kita akan ada satu program yang kita namakan Rural Business Challenge 2.0. Program ini sebenarnya telah bermula pada tahun 2012 yang lalu. Dan kita jenamakan, kita orang kata apa, kita tambah baik lagi dengan beberapa orang kata apa penambahbaikan yang kita buat, dan kita namakan RVC 2.0. Ini kita bagi peluang kepada anak-anak muda, terutama jongong belia, untuk orang kata apa, berkarya lah, dia kata. Macam mana mereka nak menjalankan perniagaan dengan kreativiti masing-masing. Jadi apa yang berlaku ialah nanti mereka akan bentangkan dia punya rancangan perniagaan atau idea perniagaan mereka, dan kita akan ada panel-panel yang akan menilai, dan sekiranya kita melihat bahawa ada orang kata boleh dilaksanakan, kita akan tawarkan geran-geran kepada mereka ini dan kita akan bimbing mereka ni. Dan kita nak menggalakkan supaya mereka ini akhirnya akan mewujudkan rantaian ekonomi kepada anak-anak belia yang lain. Dan ini yang kita namakan Rural Business Challenge ni. Jadi memang menarik. Tapi nampak macam Sofia, macam Rizwan ni pun memang golongan belia lagi, nampak kan, muda cerita semua kan. Jadi insyaAllah boleh terlibat kan ni. Jiwa dan wajahnya mungkin kelihatan, Datuk. Samalah dengan CKSU ni. Usianya mungkin tidak mengizinkan. Usianya mungkin tidak mengizinkan. Itu betul. Okay. Baik, dan antara yang lain juga, Datuk, kan, kalau kita datang sini kan, selain daripada kita dapat makanan sedap, kita dapat juga pengisian ilmu. Dan juga apa lagi, kalau kita kongsikan tadi ada 60 aktiviti yang ditawarkan, ada macam-macam. Lepas tu ada cabutan bertuah, dapat MyV pula, Datuk. Betul. Okey, kita cabutan utama, cabutan bertuah kita akan laksanakan pada hari terakhir lah, pada hari Ahad. Sebuah MyV. Cabutan bertuah. Tak tahulah siapa yang akan bertuah. Betul. Jadi kita tunggulah nanti pada hari kemuncaknya tu kan. Dan kemudian pengisian tadi, sebab itu saya kata tadi, saya pun tak tahu bagaimana saya nak bermula. Sebab terlalu banyak sangat benda-benda yang menarik. Kalau kita ada orang kata apa di petting zoo yang kita bawa daripada Kedah sana, kita ada, saya tengok semalam kanak-kanak begitu seronok sekali dengan arnab yang ada. Kemudian kita ada landak, kita ada orang kata apa, mini zoo lah kita bawakan. Kemudian kita ada permainan jong. Permainan jong ni lah di di kawasan Kejora sana, Johor. Bagaimana mereka menggunakan kreativiti itu, permainan tradisional. Jong ialah macam kapal layar kecil tu. Diorang main. Dan indahnya juga di Anjung Floria ni, sebab dia ada elemen, kita tengok pokok-pokok macam taman. Dan kemudian kita ada tasik pula. Jadi kita boleh berpiknik, makan di tepi tasik. Jadi memanglah saya kata sangat-sangat menarik. Dan kita ramai yang datang ini kata, wah, terkejut diorang. Sebab tak tahu macam mana hebatnya di Anjung Floria ni. Jadi peluang untuk usahawan untuk memulakan bisnes, saya difahamkan sini juga ada kemah business matching ataupun padanan bisnes. Bagaimana, Datuk? Okey, kita juga sebenarnya memberi peluang macam saya sebut tadi kepada usahawan-usahawan yang untuk mereka mengembangkan perniagaan dan mencari pasaran-pasaran baru. Kita adakan business matching. Kita jemput juga pasaran-pasaran besar yang mungkin datang untuk melihat apakah produk-produk yang boleh mereka bawa ke dalam pasaran-pasaran mereka. Baik, kita ada business matching dan sebagainya. Sedang berjalan dan memang mendapat sambutan yang sangat, orang kata apa, menggalakkan. Saya tak tahu, begitulah yang kita buat, yang kita harap dia akan memberi, orang kata apa, menjana ekonomi kepada usahawan-usahawan luar bandar ni. Betul. Okey, Datuk, mungkin boleh wawarkan kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini, yang tengah duduk dekat rumah ataupun mungkin yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja ni kan. Kita ada peluang beberapa hari lagi lah, hari ini sehingga hari Ahad, untuk datang hadirkan diri bersama dengan keluarga mereka. Okey, jadi kepada semua penonton-penonton, selamat pagi Malaysia ni. Selamat pagi semua, dan kita kena bersemangat setiap hari. Dan malam ini kita ada persembahan nasyid. Malam besoknya kita akan ada persembahan artis-artis otai lah kita. Datuk Nash ada, Ella ada, Datuk Hantan ada, dan kemudian malam berikutnya pun ada lagi persembahan artis. Dan kita nak supaya merasai, saya kata menikmatilah apa yang ada di Carnival Usahawan Desa ini, dan merasai sendiri. Kita ada tarian tradisional, kita ada pertunjukan boria dan sebagainya yang kadang-kadang lama lah kita tak tengok benda-benda ni. Datang ke Carnival Usahawan Desa, dan juga tentu sekali lah makan makanan yang sangat-sangat, orang kata apa, sedap lah daripada seluruh Malaysia. Kita bawakan Malaysia
ke Anjung Floria di KUDN Putrajaya ini. Jadi masih ada peluang untuk anda semua untuk hadir ke Anjung Floria Putrajaya untuk menyaksikan sendiri Karnival Usahawan Desa sehingga hari Ahad ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kerana sudi berkongsi dengan kita kemerihan KUD at Putrajaya 2023 ini. Jadi kita lepas siaran ni kena berjalan-jalan lah. Kena berpusing di Karnival Usahawan Desa ini. Okey.